عظيمة تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dalam kelas kita sebelum ni kita dah bincangkan qadiyah, ta'rif dan juga dia punya qisim berdasarkan taksim yang pertama dan juga yang kedua. Taksim pertama tu taksim dari sudut hakikat, dan kita bahagikan qadiyah kepada hamliyatun, syartiyatun, mutasilatun, syartiyatun, munfasilatun. Jadi ada 3 qisim. Kalau kita bahagikan hakikat qadiyah itu, kalau kita bahagikan qadiyah menurut hakikat. Kemudian kita dah bincangkan juga taksim kedua bagi qadiyah, iaitu pembahagian qadiyah dari sudut adat salab, dari sudut adat salab ataupun dari sudut nisbah hukum. Sama ada nisbah hukum tu adalah nisbah mujabah ataupun salibah, ataupun kalau hukum tu sabit, mensabitkan, maka jadi mujabah. Kalau hukum tu menafikan ataupun menafikan sabit, maka dia jadi salibah. Itu taksim yang kedua. Kemudian kita dah bincangkan taksim qadiyah yang ketiga, iaitu taksim qadiyah dengan melihat kepada maudhu'. Dan taksim tersebut membahagikan qadiyah kepada 4 kan, ataupun 5. Yang pertama syakhsiyatun, kemudian yang kedua juz'iyatun, yang ketiga kulliyatun, yang keempat tabi'iyatun. 4 lah, bukan 5, 4. Dan hari ni insya-Allah kita akan tengok sebelum tu taksim yang kita sebut tadi ni, taksim kepada mujabah, salibah, dan taksim kepada 4 tadi ni. Tengok afrad maudhu'. Kedua-dua taksim ni bukan saja pada hamliyah, tapi juga pada syartiyah, pada mutasilah dan juga pada munfasilah. Hari ini insya-Allah kita akan tengok taksim syartiyatun muttasilatun kepada 2, iaitu luzumiyatun dan ittifaqiyatun. Jadi taksim kepada luzumiyah dan ittifaqiyah ni khusus untuk syartiyatun, qadiyah syartiyah. Jadi qadiyah hamliyah tak terlibat. Dan syartiyah tu syartiyah yang muttasilah. Sila habaq. Qadiyah terbahagi kepada syartiyah dan juga hamliyah. Syartiyah terbahagi kepada muttasilah dan juga munfasilah. Muttasilah tu yang terbahagi kepada ittifaqiyah dan juga luzumiyah. Kita nak bincang itu. Dia jadi pening sebab musannif kat sini bahagikan daripada awal qadiyah tu kepada 3, bukan kepada 2. Kalau kepada 2 jadi hamliyah dan juga syartiyah. Kat sini musannif bahagikan siap-siap kepada hamliyah, syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah. Sekarang nak bincang qadiyah syartiyah muttasilah yang terbahagi kepada luzumiyah dan juga ittifaqiyah. Dan anda tulis dekat whiteboard tu pembahagian syartiyah muttasilah kepada
luzumiyah dan ittifaqiyah adalah pembahagian dengan melihat kepada wujudi al-alaqah. Situ tulis kan, taqsimu al-muttasilati bihasabi wujudi al-alaqah. Pembahagian muttasilah, iaitu syartiyah muttasilah. Jadi dalam kitab-kitab mantik dia tak sebutlah panjang-panjang, tidak jenuh sebut. Sebut muttasilah saja kan, dengan maksud al-qadiyatu, asyartiyatu, al-muttasilatu. Sebut muttasilatun cukup. Jadi al tu al ahdi apa? Ahdi zikri kan, merujuk kepada qadiyah yang disebut sebelum tu. Taksim muttasilah dengan melihat kepada wujudnya al-alaqah. Al-alaqah secara bahasa hubungan, kaitan, dan secara istilah seperti yang kita takrifkan di sebelah sana tu. Kan sebelah sana iaitu al-alaqah, dia punya takrif ma bisababihi yastalzimu al-muqaddamu at-taliya. Ma bisababihi yastalzimu al-muqaddimu at-taliya. Jadi al-muqaddimu jadi fa'ilun bagi yastalzimu. At-taliyatu maf'ulun bih bagi fi'il yastalzimu. Ma sesuatu, bisababihi yang dengan sebab sesuatu itu, yastalzimu melazimkan oleh al-muqaddamu, muqaddam, iaitu qadiyah yang jadi juzuk pertama bagi muttasilah, at-taliya akan tali. Sesuatu yang ada pada muqaddam, alaqah ni, sesuatu yang ada pada muqaddam yang menyebabkan muqaddam tu membuatkan tali tu wujud selepas dia, ataupun membuatkan tali tu jadi lazim bagi muqaddam. Alaqah ni sesuatu yang ada pada muqaddam yang membuatkan tali mengikuti muqaddam ataupun lazim kepada muqaddam. Yang tu takrif bagi alaqah. Jadi muqaddam seperti yang kita faham sebelum ni, muqaddam tu juz'un awwalun li al-qadiyati asyartiyati. Muqaddam tu juzuk yang pertama bagi qadiyah muttasilah. Dan tali itu kita dah bincang sebelum ni, iaitu juz'un sanin li al-muttasilah, juzuk yang kedua bagi qadiyah muttasilah. Jadi contoh, in kanatis syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun. Jadi kat situ ada dua juzuk. Juzuk pertama kanati asyamsu tali'atan. Jadi yang tu muqaddam. Lepas tu an-naharu mawjudun jadi tali, sebab dia juzuk kedua. Kemudian alaqah ni kita kata tadi sesuatu yang ada pada muqaddam, iaitu sesuatu yang ada pada kanati syamsu tali'atan, matahari yang terbit. Jadi alaqah tu sesuatu yang wujud pada matahari yang terbit, yang membuatkan matahari yang terbit tu melazimkan ataupun menjadikan tali tu lazim bagi dia. Tali kat sini an-naharu mawjudun. Jadi alaqah yang ada pada matahari yang terbit membuatkan siang muncul tu jadi lazim bagi dia, bagi muqaddam. Kalau tak ada alaqah pada matahari yang muncul, maka siang muncul tu tidak akan lazim bagi muqaddam tadi. Kan kalau tak ada alaqah tu, sesuatu yang bernama alaqah yang jadi sifat bagi muqaddam, maka tali tu tak jadi lazim. Tak jadi lazim tu maksudnya dia tak ikut, tak duk sekali, dia boleh bercerai, dia boleh tak jadi apa, tak jadi masyrut. Kira muqaddam tak jadi syarat kepada tali. Tapi disebabkan ada alaqah pada muqaddam membuatkan muqaddam tu jadi syarat, yang dia kena ada dulu baru tali tu ada.
Tengok dekat situ, dekat alaqah, ada 3. Dalam kitab-kitab mantik kata ada 3. Yang pertama al-aliyatu, al-aliyah, Allah sebab. Sebab. Yang kedua al-ma'luliyah, akibat. Jadi kalau nak terjemah secara direct, sebab bahasa Arab kan al-aliyatu tu dia jadi apa? Dia jadi masdar. Sinai, jadi kesebaban. Kesebaban. Kemudian al-ma'luliyatu jadi keakibatan. Keakibatan ataupun nak mudah akibat. Ataupun musabbab. Jadi illatun tu illiyatun, illatun lah. Illatun tu sebab. Jadi illiyatun tu sababiyatun. Ma'luliyatun musabbabiyatun. Musabbabiyatun. Berapa suku kata tu? Musabbabiyatun. Jadi babi. Cakap seluruh tak masuk kan? Masuk sikit. Musabbabiyatun. Musabab ataupun akibat. Satu lagi at-tadayuf. At-tadayuf. Salin sikit dekat tadayuf tu nak terjemah apa? Tadayuf tu daripada idafah lah. Tulis sandak ke? Kesandaran ke? Kesandaran. Tak apalah, terjemah tak jadi masalah besar kalau kita faham hakikat. Kita faham dia tu apa nak habaq, kemudian terjemah ikut ataupun ambil kalimat yang paling dekat dengan hakikat yang dah kita faham. Terjemah ni pilih je pun, pilih perkataan yang ada maksud yang paling dekat dengan apa yang kita faham. Jadi yang penting faham. Tapi terjemah penting jugalah kalau nak habaq dekat orang, satgi dia faham silap kalau terjemah silap. Aliyatun tu tambah tulis sikit kat situ dia punya tafsiran. Ai kaunu al-muqaddamu illatan litali. Tu tafsiran. Ai tu ai tafsir. Kaunu al-muqaddamu illatan litali. Hal keadaan muqaddam itu jadi sebab bagi tali. Kemudian ma'luliyatun kaunu al-muqaddamu musabbaban ataupun kaunu al-muqaddamu ma'lulan. Ma'lulan atau musabbaban litali. Hal keadaan ataupun adalah muqaddam itu jadi maklul ataupun jadi akibat bagi tali. Dia terbalik lah. Tadi jadi sebab, ni jadi akibat. Tadayuf ai tafsiran dia kaunu al-muqaddamu mudhafan litali wa kaunu at-tali mudhafan li al-muqaddam ma'an. Kena dua-dua sekali. Kaunu al-muqaddamu mudhafan litali wattali mudhafan lil muqaddam ma'an. Keadaan muqaddam itu jadi disandarkan kepada tali dan juga keadaan tali itu disandarkan kepada muqaddam, ataupun boleh juga kata dinisbahkan. Disandarkan tu dinisbahkan. Sebab dalam maqulat kata idhafah tu nisbah. Nisbatun takarrarat. Jadi idhafah tu nisbah lah. Keadaan
muqaddam dinisbahkan kepada tali dan juga keadaan tali dinisbahkan kepada muqaddam. Dengan maksud apa? Dengan maksud muqaddam, dia punya maksud tu terhenti ke atas tali ataupun bergantung kepada tali, dan maksud tali terhenti ataupun bergantung ke atas muqaddam. Ataupun kewujudan muqaddam bergantung kepada tali dan kewujudan tali bergantung kepada muqaddam. Saling bergantung, saling sandar menyandar. Kan? Saling gantung bergantung ataupun saling berkaitan antara satu sama lain, bukan sebelah pihak saja. Contoh tadayuf macam abun dan ibnun. Abun tu nak wujud dengan maksud dia sebagai bapa lah, bukan dia sebagai orang. Dia memang wujud dah sebelum ada anak, tapi dia sebagai abun. Dia sekali dengan sifat kebapaan pada dia. Kan, dia sebagai bapa tu nak ada, kena ada anak dulu, kena ada seseorang yang lain yang ada sifat anak dulu, baru dia ada. Seorang yang tak kahwin lagi, tak ada anak, ataupun dah kahwin dah tapi tak ada anak, kita tak panggil pun dia tu bapa. Panggil ke? Tak. Kita panggil dia suami boleh lah kan kalau dah kahwin. Kalau tak kahwin lagi, suami pun tak boleh. Jadi suami tu pun ada tadayuh dekat situ, suami dengan isteri. Jadi bapa tu nak ada makna bapa, mesti ada makna anak dulu. Mesti anak tu lahir dulu. Dan juga anak tu sendiri nak ada makna anak, mesti ada bapa dulu. Dia sekali, dia takarrarat, dia berulang, dia pi balik. Sebab tu takarrarat tu nisbatun takarrarat tu nisbatun takarrarat idafah. Kau macam mana Zaidi? Apa lagi? Kan, abun bergantung kepada ibnun untuk wujud dia sebagai bapa, dan ibnun bergantung, berhajat, bersandarkan kepada bapa untuk dia wujud sebagai anak. Maklul faham lah kot. Maklul tu sesuatu jadi akibat bagi sesuatu yang lain. Dia ada dulu kemudian. Maklul tu kemudian, sebab tu dulu. Dia ada qidam. Kemudian kalau illah tadi yang pertama tu, al-illiyatu, yang tu dia jadi sebab, muqaddam jadi sebab bagi tali yang jadi akibat. Dia dulu. Kiranya yang illah tu dulu, lepas tu yang maklul kemudian. Tuhan illah, kita maklul. Kan, Tuhan illah, kita maklul sebab kita kemudian. Tuhan wujudkan kita. Jadi dalam contoh kita tadi tu, kita kata in kanatis syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Ada alaqah kat situ kita habaq tadi, dan alaqah tu sifat bagi muqaddam yang membuatkan muqaddam tu menjadikan tali tu lazim bagi dia ataupun wujud selepas dia, mengikuti dia, duduk dekat dengan dia, tak boleh bercerai. Dan alaqah tu adalah alaqah mana satu? Illiyatun. Alaqah yang pertama, yang pada contoh kita ni, alaqah tu alaqah yang pertama, iaitu alaqah sebab. Jadi disebabkan ada sebab ataupun ada illah ataupun ada illiyatun yang merupakan sifat bagi muqaddam, maka muqaddam tu membuatkan tali lazim bagi dia. Disebabkan matahari yang terbit tu sebab, ataupun dia tu sifat dia adalah sebab, maka tali itu iaitu siang muncul mengikuti dia ataupun lazim bagi dia. Dia jadi akibat. Kalau tak ada sifat sebab ataupun tak ada kesebaban bagi muqaddam, bagi apa kat sini? Bagi matahari yang terbit, maka matahari yang terbit tu tidak akan melazimkan tali. Kan, tidak melazimkan tali, ataupun kita sebut tidak berlaku luzum, nisbah luzum di antara muqaddam dan tali, ataupun kita boleh sebut tidak berlaku ittisal. Ittisal sambung, bersambungan.
Kan nisbah ittisal sebab nama dia muttasilah. Nisbah tu hubungan di antara muqaddam tali adalah hubungan ittisal. Jadi yang menyebabkan ada ittisal tu duduk dekat-dekat tu tak boleh bercerai adalah alaqah tadi ni. Sebab hakiki itu sebab alaqah yang ada pada muqaddam. Sebab dia jadi sebab. Muqaddam tu sebab bagi tali, menyebabkan tali lazim bagi dia. Ittisal dengan dia sambung duduk dekat. Jadi kalau dekat waqi' kita tengok, bila matahari terbit, maka siang pun muncul. Boleh ubah ke tak? Tak boleh ubah. Setiap kali, setiap hari kita tengok bila mana bila mana matahari terbit, maka siang mesti muncul. Kenapa jadi macam tu? Kenapa yang jadi ittisal tu? Kenapa yang jadi dulu kemudian ikut? Dia tak tunggu lama ikut, ataupun dia tak ternafi antara kedua-dua tu. Dia duduk sekali, dia ittisal. Apa sebab? Sebab ada illatun, ada illiyatun pada muqaddam. Muqaddam tu adalah sebab. Nak tahu lanjut tentang sebab akibat? Kaji dalam ilmu kalam. Tajuk al-umuru al-ammatu. Dalam tu ada tajuk khusus, tajuk sebab, ataupun tajuk illatun. Kemudian yang kedua, ma'luliyatun, contoh macam bagi terbalik yang tadi. In kana an-naharu mawjudan fasyamsu tali'atun. Jikalau nahar mawjud, siang wujud, maka matahari terbit. Kat sini yang jadi muqaddam apa? Kat sini yang jadi muqaddam nahar mawjud, siang muncul, siang wujud. Siang wujud jadi muqaddam. Dan kat dia tu ada satu sifat, iaitu kita panggil alaqah. Dan alaqah kat sini jenis apa? Jenis yang kedua, iaitu ma'luliyatun, akibat. Jadi nahar mawjud tu ada alaqah pada dia, iaitu akibat. Dan disebabkan dia tu adalah akibat, maka dia membuatkan tali lazim bagi dia. Dia menyebabkan matahari terbit tu duduk sekali dengan dia, ittisal, bersambung, tak boleh bercerai. Jadi ittisal disebabkan oleh alaqah yang ada pada muqaddam, iaitu alaqah jenis yang kedua, iaitu al-ma'luliyatu. Tu contoh kedua. Contoh ketiga, in kana Zaidun aban li amrin fa amrun abun li Zaidin. In kana Zaidun aban li amrin fa amrun ibnan lah, no, fa amrun ibnun li Zaidin. In kana Zaidun aban li amrin fa amrun ibnun li Zaidin. Jikalau Zaid itu bapa bagi Amrun, maka Amrun anak bagi Zaid. Boleh jugalah satu lagi contoh kan. In kana Zaidun zaujan. Zaujan li siapa? Bukan Zaidi ni, Zaidun. Tak sebut Zaidi pun. Saya sebut dia ni kalau nak kahwin lagi. Tak boleh kira. In kana Zaidun zaujan li Aisyata. Li Aisyata fahiya zaujatun lahu. Jikalau Zaid itu suami bagi Aisyah, maka Aisyah isteri bagi Zaidun. Yang tu pun tadayuh juga, sebab suami tak jadi suami, seseorang tak jadi suami melainkan dia ada isteri.
dan seorang tak jadi isteri, melainkan dia kahwin ada suami. Tu dua jenis tu dua jenis tadayuf. Tak, satu jenis. Ada satu lagi jenis yang adik-beradik tu. In kana Zaidun akhon li Amrin fa Amrun akhun li Zaidin. Dua-dua akh. Yang tadi zaujun dan zaujatun, dan juga abun dan ibnun, yang ni akh. Akh tu satu jenis idhafah, maksudnya dia sama. Yang satu lagi ibnun dan juga abun tu satu lagi jenis. Tengok dalam makulat adalah tu. Ada soalan? Aisyah, faham Aisyah? Akmal, faham Akmal? Tukang ni kah? Tukang letak yak ah. Kau sebelah tukang letak yak. Yang dia kedua tadayuf, yang akhir tu ada dalam Zawji. Kalau tengok dalam tinggi-tinggi sikit tu ada lah kot syarah-syarah. Dalam matan tak ada. Zawji yang misal Amrun dengan Zaidin. Dalam matan ke? Tak, yang Dalam syarah. Tadayuf dalam Tadayuf Zawji yang jenis Zaidin dan Amrun. Dalam matan tak ada. Dia tak tafsir dekat alaqah ni. Dia bagi contoh berapa itu. Tengok contoh dia. Luzumiyatun dia bagi satu contoh. Ni matan. Bukan syarah. Dekat matan tu inkanati syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Yang tu alaqah apa tu? Alaqah yang pertama tu. Aliyatun. Jadi yang dua lagi dia tak bagi contoh sini. Dalam syarah adalah, dalam syarah tu ada tu. Tadayuf, tapi tafsir tadayuf kepada dua tadi tak ada dalam syarah tu. Habis tengok dekat yang belah kanan, belah kanan lah, dekat whiteboard. Jadi boleh fahamlah pembahagian muttasilah dengan melihat kepada wujudnya alaqah. Alaqah kita dah takrifkan tadi dan kita dah bahagikan kepada 3. Jadi bila sebut alaqah dalam bab ni, kena faham dengan apa yang kita takrifkan tadi. Tujuan kita takrif dan tafsirkan dia punya kisim alaqah tu sebab nak yufidu at-tasawwur, nak tasawur apa alaqah bila disebut dalam bab ni. Jadi sekarang bila disebut alaqah dah faham, boleh tasawur. Iaitu alaqah ma bisababihi yastalzimu al-muqaddamu at-taliya. Jadi taksim, pembahagian muttasilah dengan melihat kepada kewujudan alaqah yang seperti kita takrifkan hakikatnya tadi. Terbahagi kepada 2 iaitu luzumiyatun dan ittifaqiyatun. Luzumiyatun tu wujud alaqah, ittifaqiyatun tak wujud alaqah. Jadi kat luzumiyatun tu sama ada alaqah pertama sebab, ataupun kedua akibat, ataupun ketiga tadayuf. Jadi boleh bagi bertiga lah luzumiyatun ni. Kemudian ittifaqiyatun tak ada alaqah. Jadi mutasilah yang ittifaqiyatun, kat situ tak ada sebab, kat situ tak ada akibat, kat situ tak ada tadayuf. Jadi dia punya takrif luzumiyatun ma hukima fiha bisidqi qadiyatin ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra. Yang tu takrif apa tu? Muttasilah. Qaid lagi sikit jadi luzumiyah. Qaid dengan li alaqatin tujibuhu. Jadi tambah qaid li alaqatin tujibuhu tu yang membuatkan jadi taksim. Kan? Hakikat muttasilatun setakat, muttasilun secara mutlak setakat ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra. Kan, tambah li alaqatin tujibuhu jadi luzumiyah. Jadi kalau macam tu maka ittifaqiyah ni lawan bagi yang ni lah luzumiyah. La li alaqatin tujibuhu. Sebelum ni kita dah bincang takrif bagi muttasilah. Sekarang ni kita nak bincangkan lagi bagi nampak lagi. Kan? Muttasilah luzumiyah
Ma tu qadiyah. Qadiyah yang dihukumkan padanya. Fihi lah noh. Hukima fiha, fihi lah balik kepada ma. Ha pun boleh kalau balik kepada maksud qadiyah. Kalau balik kepada lafaz ma jadi fihi. Kalau balik kepada maksud ma jadi fiha. Qadiyah yang dihukumkan padanya qadiyah dengan bisidqi. Sidqi itu biwujudi. Sidik dengan makna wujud kat sini. Wujud dengan makna apa? Adalah. Wujud tu adalah, tak ada takrif dah, dia badihi. Tasawur badihi. Qadiyah yang dihukumkan padanya dengan wujud. Satu qadiyah. Qadiyah sini qadiyah hamliah lah. Kan? Dengan wujud satu qadiyah. Qadiyah hamliah ataupun tali. Kat sini tali. Qadiyah yang dihukumkan dengan wujudnya tali. Juzuk kedua bagi mutasilah. Ala takdiri. Berdasarkan. Ataupun bersyaratkan. Bergantung kepada. Ala tu ada makna bergantung kepada. Ataupun bersyaratkan kepada. Takdiri fardi. Fardi itu anggapan. Sangkaan. Andaian. Andaian lah. Pasal andaian yang paling sedap sikit terjemah. Berpandukan andaian bahawasanya sidqi wujudnya qadiyatin. Satu qadiyah lain. Ukhra lah. Satu qadiyah lain. Iaitu al-muqaddam. Tali duduk depan, muqaddam belakang. Qadiyah pertama tu tali, ialah ayat ni. Qadiyah kedua tu jadi muqaddam. Jadi wujudnya tali bergantung kepada wujud muqaddam. Qadiyah yang menghukumkan bahawasanya kewujudan tali bergantung kepada kewujudan muqaddam dipanggil sebagai qadiyah muttasilah. Ni setakat ni baru muttasilah, tak sampai lagi dekat luzumiyah. Tambah lagi sikit jadi luzumiyah li alaqatin tujibuhu. Tu kena tambah sikit lagi tu. Ala takdiri sidqi qadiyatin ukhra. Tambah sikit belakang tu. Aula sidqiha. Sebab nak masukkan salibah. Kalau setakat tu saja tak masuk salibah. Jadi mujabah saja. Ma hukima fiha bisidqi qadiyatin. Ala takdiri sidqi qadiyatin ukhra aula sidqiha. Atau bagi sidqi qadiyatin. Yang pertama. Sidqi qadiyatin pada bisidqi qadiyatin. Atau situ. Li alaqatin tujibuhu. Disebabkan oleh. Jadi lam tu lam sebab. Dia muta'alaq dengan hukum. Ma hukima fiha. Hukumkan tu disebabkan oleh ada alaqah. Oleh wujudnya alaqah. Tujibuhu. Tujibuhu. Hu tu sidqin. Disebabkan ada alaqah yang mewajibkan ataupun yang membuatkan ataupun yang memestikan tu wujudnya qadiyah atas ataupun berpandukan kepada andaian wujudnya satu qadiyah lain. Ataupun dalam kata lain, qadiyah mutasilah dalam kata lain, ma hukima fiha bil ittisali baina al-qadiyataini. Qadiyah mutasilah ni qadiyah yang dihukumkan padanya dengan ittisal, dengan adanya bersekali. Ittisal tu bersambungan di antara dua qadiyah pada mujabah yang tu. Ataupun tidak. Kalau tidak jadi salibah. Ma hukima fiha bil ittisali baina al-qadiyataini. Ataupun ma hukima fiha biwujudi al-ittisali baina al-qadiyataini au bisalbi
bisalbihi, bisalbi ittisal. Qadiyah yang dihukumkan padanya dengan adanya, dengan wujudnya ittisal, hubungan bersambungan di antara dua qadiyah, ataupun tidak ada hubungan bersambungan di antara dua qadiyah. Jadi kalau pada mujabah yang mutasilah, kita hukumkan bahwasanya ada kaitan, ada alaqah, ada bersambungan di antara dua qadiyah. Yang itu yang kita hukum. Kita hukum kat mana? Kita hukum dekat adanya bersambungan mujabah. Kalau salibah, kita hukumkan dengan tidak adanya kesambungan di antara dua qadiyah. Kemudian kesambungan tadi tu, kalau disebabkan oleh alaqah tu kita takrifkan mula-mula kelas tadi, maka dia jadi luzumiyah. Dan kesambungan tu kita hukumkan ada di antara dua qadiyah, bukan disebabkan ada alaqah, maka jadi ittifaqiyah. Kemudian di ittisal macam mana? Tak ada sebab tu yang menyebabkan berlaku kesambungan. Dia hanya sekadar ittifaq. Sekadar ittifaq tu maksudnya iqtiran ataupun tasahub. Iqtiran dengan maksud kita memang saja seiringkan. Kita yang seiringkan. Kita tengok di wakil seiring. Pada hakikat tak ada sebab yang menyebabkan berlaku seiring. Berlaku seiring tanpa sebab. Ittifaq tu persamaan, lebih kurang kan ittifaq. Contoh macam sehari kita beri contoh. Jadi li alaqatin tujibuhu, alaqah tu tiga lah. Apa? Illiyatun, ma'luliyatun, ataupun satu lagi tadayuf. Dan setiap satu tu kita dah bagi contoh tadi. Tengok ittifaqiyah pula, ada soalan. Ada soalan boleh tanya. Sebelum masuk ittifaqiyah. Beza tu kat muqaddam tu lah. Muqaddam tu kalau jadi illah, dia jadi aliyah lah kat situ. Kalau muqaddam tu makluliyah. Muqaddam ni yang duduk depan. Kalau yang muqaddam ni yang awal duduk kita akul. Tapi kalau kita tak akul, kita kata dia maklul, dia duduk depan. Faham ke tak? Kan kalau kita kata dia maklul, dia duduk depan, dia muqaddam lah. Kalau kita tak kata dia tu maklul, kalau kita fikir muqaddam tu maklul, dia boleh duduk depan, dia jadi muqaddam, dia duduk depan. Kalau kita fikir kita tumpu dekat illah, maka tak boleh. Kena kata yang kedua tu jadi muqaddam. Tengok yang kita mulahazah, kita fokus kat dalam kitab sebut tu disebut alaqah tu sifat bagi muqaddam. Sifat bagi muqaddam. Yang dekat Zumiyah tu, kalau saya ada tambah aula sidquha tu kan. Aula sidqiha. Aula sidquha tu maknanya tidak wujud muqaddam tu. Tidak wujud? Tidak wujud muqaddam. Bukan tidak wujud muqaddam. Dia sebenarnya tidak wujud satu jumlah tu. Bukan tidak wujud muqaddam, tidak wujud bahawasanya wujud muqaddam bergantung kepada wujud tali. Tu kembali kepada apa? Aula sidquha tu. Tu kembali kepada apa? Tadi sidqihi. Hi tu kembali kepada itulah muqaddam. Kepada muqaddam. Tapi la tu maksudnya nak nafi nisbah, bukan nak nafi muqaddam tu. Nak nafi nisbah. Sebab tu tengok takrif yang satu lagi tu. Apa ma hukima fihi bi wujudi al-ittisal
baina al-qadiyataini au bi'adamihi, ataupun dengan tidak wujud ittisal. Satu lagi nak habaq sebelum lupa kan. Sebenarnya kalau nak mudah, takdiri tu tak payah ada. Kalau nak mudah, tapi manatiqah tambah. Ada sebab. Sebab dia kita dah up dekat status. Status WhatsApp. Apa dia sebab dia? Kita tengok ingat kot. Takdiri tu dengan masuk fardi, manatiqah tambah sebab lil isyarati asyara yushiru lil isyarati ala annahu la yushtaratu tahaqquqi al-muqaddam. Kan? Munatiqah tambah lafaz takdir dalam takrif apa muttasilah apa lil isyarati annahu, kan? Lil isyarati ala annahu la yushtaratu tahaqququ al-muqaddam, ataupun bil fi'li. Tahaqquq tu wujud lah. La yushtaratu wujudu muqaddami bil fi'li. Kalau kita buang takdir, dia akan jadi ayat ma hukima fiha bisidqi qadiyatin, ataupun biwujudi qadiyatin ala wujudi qadiyatin ukhra. Dia nampak jelas sikit. Ma hukima fiha biwujudi atau bisidqi qadiyatin ala wujudi, ataupun ala sidqi qadiyatin ukhra. Kan? Qadiyah yang dihukumkan padanya dengan wujudnya satu qadiyah tali bersyaratkan kepada wujudnya muqaddam. Cukup lah. Tak payah ada takdir. Tapi manatiqah tambah takdir yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi pening. Kita jadi ini sebab apa yang takrif ni semacam susah nak faham. Kan, ala takdiri tu, takdiri dengan maksud andaian. Maksudnya diandaikan wujud. Kan, diandaikan wujud. Jadi ayat tu jadi apa? Ayat tu jadi mutasilah ni satu qadiyah yang dihukumkan padanya dengan wujudnya muqaddam, wujudnya tali berdasarkan ataupun bersyaratkan diandaikan. Bersyaratkan diandaikan wujud muqaddam. Jadi diandaikan tu manatiqah tambah. Sebab tadilah, sebab lil isyarati, untuk memberi isyarat ataupun untuk menunjukkan bahawasanya la yushtaratu, tidak disyaratkan, tak mesti. Tidak mesti. Tahaqquqi ai wujudi, tidak mesti wujud al-muqaddam, wujudnya muqaddam bil fi'li secara sebenar. Secara tahaqquq, secara wujud, betul-betul wujud di alam waqi'. Jadi qadiyah mutasilah ni tak syarat pun macam tu. Tak syarat wujud betul-betul muqaddam dekat waqi' baru wujud tali. Tak, dia nak masukkan sekali apa yang tak wujud muqaddam di waqi' hanya diandaikan wujud, dan bila diandaikan wujud maka tali pasti akan wujud. Pasti lazim dari situ akan wujud. Contoh macam inka nazaidan inka nazaidun himaran, inka nazaidun himaran fahuwa nahiqun. Yang ni nak bagi contoh bagi muqaddam tak wujud bil fi'li, tak wujud secara sebenar di waqi'. Sebab zaidun himar tu wujud kah? Lainlah kalau himar kita bagi nama zaidun. Tak, ni zaidun orang. Zaidun hayawanun natiqun. Jadi dia bukan himar. Jadi kat sini inka nazaidun himaran. Jikalau zaid itu adalah himar, fahuwa, maka dia tu zaid tu mesti nahiqun. Nahiqun tu bunyi himar.
Macam ni lah, faras hayawanun sahilun. Sahil tu bunyi. Bunyi apa? Kuda, faras. Nahiqun tu pun bunyi bagi himar. Tu himar backup tu kan, dia akan bunyi kadang-kadang. Buat sikit bunyi dia. Bunyi dia teruk kat lah. Bunyi dia tu kita panggil nahiqun. Dia hayawan yang berbunyi. Bunyi tu, bunyi kita duk dengar tu lah. Tak usah dengar pi lah, duk sebelah dia lama sikit. Geletek sikit dia bunyi. Try tengok. Bolehlah tukar ayat in kana Zaidun farasan fahuwa sahilun. Ataupun in kana hadza al-farasu insanan fahuwa natiqun. Kalau kuda tu adalah insan, maka dia pasti natik. Jadi yang kedua tali tu wujud berdasarkan ataupun disebabkan oleh wujud muqaddam. Tapi tak ni pun di waqi' tak wujud pun muqaddam tu. Takkan Zaid jadi himar pula. Tapi kalau dia jadi himar, maka dia mesti nahik. Yang tu faedah manatiqah tambah perkataan takdir. Ada soalan? Tengok ittifaqiyatun. Jadi dia punya lawan, iaitu ma hukima fiha bisidqi qadiyatin ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra la li alaqatin tujibuhu. Qadiyah yang dihukumkan padanya dengan wujudnya satu qadiyah hamliah, iaitu tali, berdasarkan ataupun bersebabkan kepada wujudnya satu lagi qadiyah hamliah, iaitu muqaddam. Muqaddam tu jadi petunjuk atau penentu. Samalah yang luzumiyah tadi pun. Muqaddam jadi penentu bagi wujudnya tali. Yang ni yang nak dihukumkan pada muttasilah. Beza ittifaqiyah dengan luzumiyah dekat la li alaqatin tujibuhu, bukan disebabkan oleh hukum yang berlaku tu bukan disebabkan oleh wujudnya alaqah yang memastikan wujudnya tali, disebabkan oleh muqaddam. Jadi tak ada alaqah. Contoh macam in kana Zaidun qa'idan fa amrun jalisun. Qa'id dengan jalis sama ke maksud? Qa'im lah. In kana Zaidun qa'iman fa amrun jalisun. Kalau Zaid berdiri, maka amrun duduk. Tengok dekat waqi', tengok memang apa, Zaid duduk berdiri, amrun duduk. Lepas tu dia buat ayat sendiri. Dia kata kalau Zaid berdiri, maka amrun duduk. Tak ada alaqah pun. Zaid yang berdiri tu dekat dia muqaddam tu Zaid berdiri. Sebab dia duduk depan. Pada zikri. Dia tak ada alaqah kat situ pun. Maksudnya dia bukan sebab Zaid yang berdiri, bukan sebab bagi amrun yang duduk. Amrun duduk tu disebabkan oleh Zaid berdiri ke? Tak. Kadang-kadang Zaid berdiri, tengok amrun berdiri juga. Boleh khilaf, boleh apa? Boleh mukhalafah. Kalau yang li alaqatin tadi, tak boleh mukhalafah. Sentiasa sebab. Muqaddam sentiasa sebab bagi tali, atau muqaddam sentiasa akibat bagi tali, ataupun kedua-dua tu mudhafun kepada yang satu lagi, muqaddam dan tali. Tak boleh ubah dah. Yang ittifaqiyah ni boleh ubah. Dia bukan wajib aqli. Dia boleh ubah. Tak ada sifat zati pada muqaddam, iaitu alaqah kita panggil, yang menyebabkan tali tu wujud macam tu. Sifat zati tu alaqah tadi. Iaitu sebab ataupun akibat ataupun tadayuf. Jadi sebab tu yang nama dia tu adalah ittifaqiyatun. Ittifaq dengan maksud muqaranah ataupun tasahub. Sekadar iqtiran, sekadar kita dekatkan dua penyataan tu. Iqtiran tu seiringkan.
Sebenarnya tak ada sebab sebenar yang menyebabkan berlaku syarat masyrut ataupun berlaku ittisal sebenar. Setengah kitab kata ittisal ghairu hakiki dekat ittifaqiyah. Dekat luzumiyah tu ittisal hakiki sebab dia sebenar, memang tak boleh ubah dah. Dia ittisal kesambungan yang sebenar yang memang tak boleh ubah. Memang macam tu. Yang ittifaqiyatun bukan ittisal hakiki, ittisalun ghairu hakikiyin sebab dia sekadar ittifaq. Sekadar berlaku persamaan, ittifaq di waqi'. Jadi sebab penamaan tu nampaklah. Luzumiyatun sebab penamaan dia sebab li'anna fiha al-luzumu al-aqliyu. Lepas tu ittifaqiyatun tu dia punya sebab penamaan li'anna fiha mujarradu al-ittifaqi. Kerana padanya ada mujarrad semata-mata ittifaq. Semata-mata memang di waqi' tu berlaku macam tu. Boleh kata ittifaq ni macam secara tak sengaja memang macam tu. Bukan secara tetap tiap-tiap hari macam tu, tapi secara tidak sengaja memang duduk sekali, lepas tu kita pun buat ayat. Zaid berdiri maka mesti Amrun duduk. Ada soalan? Sekejap lagi kalau tak ada soalan kita masuk munfasilah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syuyukhina fi daraini amin. Wal muttasilatu imma luzumiyatun ka qaulina in kanatish syamsu tali'atan fan naharu mawjudun wa imma ittifaqiyatun ka qaulina in kana al insanu natiqan fal himaru nahiqun. Dan adapun muttasilah sama ada ia luzumiyah. Jadi imma tu huruf tafsil dan juga taksim. Nak tafsilkan mutasilah dan juga nak bahagikan mutasilah kepada dua. Sama ada luzumiyah dan kita dah kenal tadi luzumiyah tu apa dan dia punya alaqah. Ka qaulina ay wazalika ka qaulina, yang demikian itu adalah seperti perkataan kita. Jikalau adalah matahari itu terbit maka siang itu muncul. Dan kita adalah huraikan tadi wa imma ittifaqiyatun, dan sama ada ittifaqiyah. Dan kita telah huraikan dia punya takrif dan juga dia punya contoh. Yang demikian itu seperti perkataan kita in kanal insanu, kita ataupun kami, perkataan kami, jika adalah insan itu natik maka himar itu nahiq. Tak ada sebab akibat kat situ. Insan yang natik tu tidak menyebabkan pun himar nahiq. Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Kita kata tak ada kaitan langsung. Kalau syamsun tali'atun dengan nahar maujud, ada kaitan tu. Kita kalau fikir dalam-dalam, kita tengok ada kaitan. Maksudnya ada sebab akibat, ada perhubungan yang jelas, ada connection. Kan connection tu alaqah. Kalau insan natik himar nahik tak ada connection pun. Hanya kita iqtiran, kita dekatkan kedua-dua ayat tu. Dan kita katakan ada ittisal, tapi ittisal tu ittisal ghairu hakiki. Jadi ittisal hakiki, connection hakiki tu yang ada alaqah. Rupanya kaqaulina, na tu kan. Na tu kalau tengok dalam nahwu, na tu dhamirun lil mutakallimi ma'a ghairihi, tu satu.
Satu lagi lil muazzimi nafsahu. Kan? Jadi kat sini ni seperti perkataan kami ni, perkataan tu manatiqah. Kalau kita ambil maksud musannif dengan termasuk dengan manatiqah lain, maksudnya kami semua kata macam tu. Ataupun boleh jugalah qaulina tu perkataan aku musannif dan semua orang. Semua orang termasuk yang bukan manatiqah. Tapi kalau ambil maksud na tu dengan maksud muazzimu nafsahu pun boleh. Tapi sebenarnya musannif bukan nak takzim diri dia. Tak. Qaulina tu untuk seorang, tapi muazzim nafsahu. Contoh kita nak besarkan diri kita, kita kata na, kita guna na. Qulna, aku kata kami kata, maksudnya kita besarkan diri. Sebenarnya bukan besar diri. Takkan musannif nak besarkan diri dia. Tapi sebenarnya musannif nak habaq bahawasanya beliau membesarkan manatiqah lain. Aku kata dengan maksud aku naqal kalam manatiqah lain. Jadi seolah macam kaqaulina. Bukan membesarkan aku, tapi membesarkan manatiqah yang mana kalam aku ambil daripada kalam manatiqah. Sajalah ingat sebab tu ni habaq juga kat sini walaupun bukan maudhu'. Tak ada soalan nak masuk mufassilah. Sejam mutasilah. Sejam lagi mufassilah. Kelas Najmi habis dah waktu lah. Senang sikit, enjoy. Padam sikit. Lah ni duduk bersila ni payah sikit nak bangkit. Okey juga duduk bersila ni orang lain padam. Patut kena duduk seorang sini ni, ahli rumah duduk seorang sini. Itu tolong padam. Kemar duduk sini belah ni. Lepas ni. Duduk sini, tolong padam. Tidak ustaz kita kena padam, ustaz edit ni. Kesiannya. Kau setakat ni ya kelas. Kalau setakat ni mufassilah minggu depan. Satu habis lambat. Tak lambat. Jadi yang betul Ustaz kan, yang taksim mutasilah dia di alaqah kan. Tapi ittifaqiyah tak ada alaqah tak? Tak ada. Tapi misalnya alaqah itu ittifaqiyah sekadar berkisar antara Kisah tanpa ada alaqah kita yang istisawalkan. Maksudnya alaqah dia ada ittifaq. Kalau ittifaqiyah. Bukan alaqah lah. Alaqah yang kita taklirkan tadi. Alaqah tiga tu saja. Jadi kalau menurut istilah manatiqah, alaqah tak ada pada ni. Secara bahasa boleh lah kata, tapi ni kita bincang istilah alaqah tu tiga tu yang kembali. Faham tak? Sebenarnya kalau satu ittifaqiyah tak ada masuk dalam taksim dia. Biasa diwujud alaqah tadi. Maksudnya biasa wujud tu sebelah wujud, sebelah tak wujud. Maksudnya tak masuk lah betul asalnya. Tak masuk taksim. Tak taksim. Masuklah. Dia sebab ustaz tak letak la kat sebelah tu. Boleh juga lah nak bola boleh. Biasa wujud dengan maksud satu wujud, satu tak wujud. Bolehlah biasa bi wujudi al-alaqah aw. Boleh. Biasa pada rambut ni. Ini di style.
silap. Silap. Dia duduk macam ni kena duduk bersila pun sedap. Balik duduk macam mana balik? Tunggu sekejap. Tak ni ke? Tak asal tak selesa ke? Duduk macam ni asal sedap sikit. Kaki panjang. Ha? Kaki panjang kan. Kaki siapa? Kaki panjang. Bukan kalau panjang lagi tak sedap ke? Tak selesa nak ni. Oh nak bersila? Ha. Boleh lah, bersila lah. Balik duduk macam mana? Ha? Kaki celah. Bersila? Tak kaki celah bawah. Oh kita seorang je ni? Mak dia ikut. Ha? Balik duduk macam mana? Balik. Kaki bawah ke kaki bersila? Silang. Oh tengok gambar apa ingat.
Hampa tereduk kan? Mesti tereduk. Hak mana sedap ke? Lena. Patutlah pun. Hak ni tak sini, tak ujung tu. Lena paling sedap tu. Siapa dia duduk Lena sini selalu? Kentut ya nampak. Faham lebih ya? Lena tiap malam sini faham lebih. Betul Azan? Senang sikit nak masuk. Lihat apa khabar? Lihat. Tengok ni pula. Jadi qadiyah mufassilah, sebenarnya nak faham qadiyah mufassilah, kalau nak faham dengan lebih dalam dan tepat dan tahqiq, maka kena faham tajuk, satu tajuk dalam mantik, iaitu tajuk An-Nisabu. An-Nisabu al-Mantiqiyatu. Nisbah mantik. Nisbah di antara dua makna kuli. Ada 4. Nisab tu ada 4. Tahu Mali? Tasawi, tabayun, umum khusus mutlak, umum khusus min wajihin. Tajuk ni sangat penting. Dalam ilmu mantik tajuk nisab mantiqi ni sangat-sangat penting. Dia cover banyak tajuk. Antaranya tajuk ni mufassilah. Setengah kitab mantik tak ada kan? Kat sini pun tak ada. Setengah kitab mantik lain macam dalam Tahzib ataupun dalam Syamsiah adalah tajuk An-Nisabu al-Mantiqiyatu ataupun An-Nisabu baina al-kulliyaini. Nisbah di antara dua makna kulli. Dan tajuk ni selalunya dibincangkan selepas kuliah khams. Selepas al-kulliyatu al-khams ada tajuk ni ataupun sebelum. Tapi dalam tajuk tu dalam tajuk makna kulli. Dua makna kulli tu ada alaqah, ada nisbah. Dan nisbah tu ada 4. Sama ada tasawi ataupun tabayun. Tasawi tu nisbah persamaan dengan maksud ada dua makna kulli berlainan dan berkongsi afrad yang sama. Contoh macam insan dan natik. Insan satu maksud, natik satu maksud, tak sama. Tapi afrad sama, kongsi. Afrad bagi insan sama macam afrad bagi natik. Jadi afrad bagi insan Zaidun, Amrun, Bakrun ila akhirih. Afrad bagi natik Zaidun, Bakrun, Amrun ila akhirih. Itu tasawi. Kemudian kalau nisbah tu tabayun. Tabayun ni berlawanan. Tabayun, takhaluf, berlawanan. Dua makna kuli yang mempunyai afrad masing-masing yang berbeza. Tak sama macam tadi. Contoh macam insan dan faras. Jadi insan ada afrad iaitu Zaidun, Bakrun, Amrun ila akhirih. Faras pun ada afrad di alam kharij iaitu kuda-kuda yang ada kat alam ni lah. Kuda satu-satu yang ada kat alam kharij tu jadi afrad bagi makna kuda. Jadi afrad masing-masing tu tak sama, lain-lain. Yang tu kita kata dua makna kuli yang ada hubungan macam tu, afrad tak sama tu, kita kata hubungan
hubungan tabayun. Hubungan tu di antara dua makna. Jadi makna faras dan makna insan, dia punya alaqah ataupun dia punya nisbah adalah nisbah tabayun. Ni nak sentuh sikit-sikit je ni. Sebab dalam kitab tak ada, jadi tak cadang nak huraikan. Kemudian nisbah yang ketiga iaitu nisbah umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak, nisbah yang dua makna kuli yang berkongsi sebilangan afrad tertentu dan lebih beberapa afrad, sebilangan afrad di satu pihak. Dia ziyadah pada yang umum. Makna yang lebih umum tu dia ada ditambah. Makna khas, dia ada afrad sebilangan afrad yang sama dengan yang lebih umum tadi. Contoh macam insan dengan hayawan. Insan tu akhas, hayawan a'am. Jadi hayawan tu makna lebih umum, makna kuli lebih umum. Insan makna kuli lebih khusus. Apa sebab? Sebab dia hayawan dan insan berkongsi afrad. Cumanya ada lebih pada hayawan yang tak ada pada insan. Jadi afrad bagi hayawan dan juga insan yang berkongsi apa? Zaidun, Bakrun, Amrun ila akhiri. Yang nanti. Insan yang nanti. Kemudian insan tu ada afrad lebih yang tak ada pada hayawan, ada afrad lebih yang tak ada pada insan, iaitu hazal faras, hazal baqar. Tu afrad-afrad yang ada pada hayawan, tak ada pada insan. Kalau kita buat bulatan tu, bulat besar, dalam dia bulat kecil. Bulat besar tu hayawan, bulat kecil tu insan. Kalau yang tasawi, buat dua bulat besar yang tak ada ni, tak belaga. Satu sini, satu sini. Itu tabayun. Tasawi yang satu bulat besar, satu saja sebab dia bertindan. Jadi tak boleh nak lukis. Tak boleh nak lukis sebab dia bertindan. Boleh lukis satu je. Satu lagi, umum khusus min wajhin. Berkongsi sebilangan afrad, dua maksud, dua makna kuli, berkongsi sebahagian afrad, dan ada ziyadah lebih afrad di kedua-dua belah. Jadi kalau buat bulatan tu, bulatan yang bertindan di tengah. Bulatan, lepas tu bulatan lagi. Setengah tu bertindan. Kan bertindan tengah. Bulat kecil, bulat besar. Macam mana lagu tu? Nyanyi sikit. Sayang mama, sayang papa, sayang dia semua. 6 kali 6, 36. Belah dia jadi bebek. So, bisa main? Hussein, bisa main Hussein? 6 kali 6 kali 6. Bulat kecil. Boleh lah sambil-sambil buat mantik ni, ngaji nisab ni, main bulat kecil. Tengok kata musannif dulu. Qala wal munfasilatu imma haqiqiyatun ka qaulina al adadu imma zaujun wa imma fardun wa hiya mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an wa imma mani'atul jam'i faqat ka qaulina hadza syai'u imma syajarun wa imma hajar wa imma mani'atu khuluwi faqat. Situ ada alif lam dekat khulu. Ada alif lam ke tak? Dekat khulu ada? Tak ada. Dekat khulu ada alif lam ke tak? Sini tak ada. Tak apalah. Wa imma mani'atul khuluwi faqat ka qaulina zaidun imma an yakuna fil bahri aw la yaghraq. Aw la yaghraqu. Silap, sorry. Ayakuna fil bahri aw la yaghraqu lah. Illa yaghraq. Sampai situ. Sebelum ni kita dah kenal hakikat munfasilah. Yang kita katakan bahawasanya munfasilah ini adalah ma hukima fiha bitanafi baina qadiyataini au bi adami at-tanafi bainahuma. Situ tak ada bi adami, tak ada ah.
Bi'adami untuk masukkan salibah. Satu qadiyah yang dihukumkan padanya dengan wujudnya hubungan tanafi berlawanan di antara dua qadiyah, ataupun yang dihukumkan dengan tidak ada hubungan berlawanan di antara dua qadiyah. Jadi yang nak kita hukumkan, yang nak kita hukumkan dalam munfasilah adalah tanafi. Kalau kita kata ada tanafi, maka jadi mujabah. Kalau kita kata tak ada tanafi, maka jadi salibah. Jangan duk pening. Mutasilah tadi, kalau kita kata ada ittisal, bersambungan, maka jadi mujabah. Kalau kita kata tak ada ittisal, maka jadi salibah. Kat sini, kalau ada tanafi, jadi mujabah. Kalau tak ada tanafi, jadi salibah. Dia jadi seolah macam terbalik. Tanafi tu, bagi contoh dulu lah, bagi contoh, satu contoh. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Dalam takrif kita tadi kata ada dua qadiyah. Kat sini kita kena pecahkan kepada dua qadiyah, iaitu al-adadu zaujun wal adadu fardun. Nampaklah dua qadiyah. Cumanya bila di bahasa Arab kan, bila disebut dalam bahasa Arab, ikut prosedur yang ada dalam bahasa Arab, maka jadi nampak macam satu qadiyah. Al-adadu imma kan. Dia tak ulang adat dua kali. Jadi nampak macam satu penyataan. Sedangkan ada dua penyataan. Jadi pecahkan jadi al-adadu zaujun wal adadu fardun. Jadi dua qadiyah tu, di antara dua qadiyah tu ada nisbah, iaitu nisbah tanafi, nisbah saling berlawanan. Jadi al-adadu zaujun, adat itu satu nombor itu genap, satu lagi satu nombor itu ganjil. Kedua-dua penyataan ni tak boleh duduk sekali, dengan maksud tanafi. Kedua-dua penyataan ni saling berlawanan. Jadi satu nombor, bila kita kata dia tu genap, maka qadiyah yang pertama tu boleh ada, boleh wujud. Kemudian qadiyah kedua, bila qadiyah pertama ada, maka qadiyah kedua tak boleh wujud. Al-adadu imma fardun tak boleh, sebab kita dah hukumkan adat tu adalah zaujun. Tak boleh sekali, tak boleh dua-dua sekali berlaku di waqi'. Tak macam mutasilah tadi. Mutasilah ni wajib dua-dua tu berlaku di waqi', dan ada hubungan, ada alaqah ittisal. Jadi dua penyataan tu kita kata, kita gabungkan jadi satu penyataan, iaitu syartiyatun munfasilatun, yang mana ada hubungan tanafi di antara dua qadiyah, iaitu qadiyah hamliyah yang membentuk qadiyah muttasilah munfasilah tersebut. Kemudian ni tambah lagi. Yang tadi kita faham dah hakikat dia. Tambah lagi maklumat, iaitu tanafi tu berlawanan tu berlaku sama ada pada wujud ataupun adam. Ataupun dalam istilah dalam kitab-kitab mantik, berlaku tanafi tu sama ada pada al-jam'i ataupun al-khuluwi. Jadi tanafi tu boleh berlaku pada ada ataupun pada tak ada. Saling berlawanan pada ada, saling berlawanan pada tak ada. Maksud apa? Maksud pada ada tu, dua qadiyah tersebut boleh ada sekali. Jadi tanafi tu ketika keadaan ada dua qadiyah. Pada tak ada tu pula, maksud tanafi tak boleh bersekali tu, saling berlawanan, berlaku ketika tak ada, iaitu ketika tak ada kedua-dua qadiyah. Jadi tanafi tu adakah berlaku pada ada, ataupun adakah berlaku pada tak ada, ataupun adakah berlaku pada kedua-dua sekali. Jadi al-jam'i dengan maksud al-wujud was-subut. Al-khulu dengan maksud al-adam dan juga an-nafyi.
Contoh kita tadi, al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Kita tengok kat situ. Adakah tanafi tu pada ada saja kedua-dua qadiyah ataupun pada tidak ada sahaja dua-dua qadiyah, ataupun pada ada dan pada tak ada dua-dua qadiyah. Kita test tengok ah. Kan satu nombor, kita kata satu nombor tu di waqi' dia tu zaujun, dan di waqi' satu nombor tu fardun. Ni untuk ada ni untuk ada. Maksudnya satu nombor ada di waqi' sebagai zaujun, dia genap. Kemudian satu nombor di waqi' dia ada sebagai fardun. Boleh ke tak boleh? Dua-dua sekali ada di waqi'. Boleh? Tak boleh lah kan? Jadi tanafi berlaku pada wujud. Pada jamak. Jamak berhimpun. Berhimpun dengan masuk wujud sekali dua-dua. Jadi jamak berhimpun. Tengok pada khulu pula. Boleh tak ada dua-dua? Adat tak ada dua-dua dengan masuk adat tu tidak zaujun di waqi'. Maksudnya dia bukan zaujun di waqi'. Kemudian satu lagi adat bukan fardun di waqi'. Boleh ke tak? Boleh sekaligus bukan. Adat tu bukan fardun, adat tu bukan zaujun. Boleh? Tak boleh. Jadi kalau macam tu maka al-adadu imma zaujun wa imma fardun, dia jadi munfasilatun. Yang pertama iaitu haqiqiyatun. Ma'an, dua-dua sekali. Contoh lain macam contoh dalam kitab lah. Hadza syai'u imma syajarun wa imma hajarun. Contoh bagi tanafi tu hanya berlaku pada jamak ataupun hanya berlaku pada wujud, tidak berlaku pada adam. Dengan maksud tidak bersekali tu hanya pada ketika wujud. Kalau ketika tak wujud, boleh apa? Boleh apa? Kalau ketika tak wujud, boleh bersekali. Jadi kalau macam tu tengok contoh haza asyai'u imma syajarun wa imma hajarun, kita test yang ketika wujud dulu. Sesuatu itu dia syajar di waqi', dan sesuatu itu dia hajar di waqi'. Boleh? Sesuatu yang sama, tak boleh. Kalau dia syajar, maka dia mesti bukan hajar. Kita tengok, kita test pula dekat keadaan tak wujud. Sesuatu itu kita kata bukan. Kalau test untuk tak wujud, kita kata bukan lah. Sesuatu itu di waqi' dia bukan syajar, dan juga dia bukan hajar. Boleh ke tak boleh? Boleh, sebab bi'an yakuna insanan ke? Dia bukan pokok, dia bukan batu. Dia jadi apa? Dia jadi insan. Jadi tanafi tak berlaku pada adam ataupun tak berlaku pada khulu. Jadi oleh sebab tu maka contoh kat sini dia jadi mani'atu al-jam'i faqat. Mani'ah tu melarang, mencegah jamak berhimpun. Faqat nak keluarkan al-khuluwi, ai biduni al-khulu. Faqat tu wajib ada tu. Kalau tak ada sekali jadi boleh masuk sekali yang dia jadi umum, dia tak jadi khusus. Dia masuk sekali dengan apa? Dengan haqiqiyatun. Kalau tak letak faqat, dia termasuk dengan haqiqiyatun. Dia jadi umum. Sebab tu letak faqat dekat sini. Dan musuhnya letak ma'an dekat haqiqiyatun, sebab wajib ada kedua-dua. Baru jadi haqiqiyatun. Satu lagi tu mani'atu al-khuluwi faqat. Yang ketiga ni pening sikit. Kadang-kadang orang nak tasawur jadi pening, tak nampak. Contoh dia tu Zaidun imma an yakuna fil bahri aw la yaghraqu. Zaidun sama ada dia Zaidun berada di al-bahri. Al-bahri kat sini al-muradu bihi ma yumkinu an yaghraqa fihi. Ma yumkinu an yaghraqa fihi. Seperti dalam Syekh Alish Al-Maliki, dalam syarah Syekh Alish. Ma yumkinu an yaghraqa fihi. Ma yumkinu
an yaghraqa fihi, tu maksud bahrun, bukan dengan maksud laut. Kalau laut sajalah. Kalau tanah jerluh tu, tanah jerlus, boleh tenggelam juga kan, tapi dia bukan laut. Tapi yang manatiqah maksud dekat sini dengan bahrun, setiap sesuatu yang boleh ma yumkinu an yaghraqa fihi, tenggelam dalam dia. Tak kira lah ayak ke ataupun bukan ayak, yang penting dia bersifat boleh menenggelamkan sesuatu. Selain ayak pun boleh lah. Tanah jerlui, tenggelam masuk. Tenggelam dan tu balik awal, mati. Jadi Zaidun sama ada Zaidun itu berada di sesuatu yang boleh bagi dia tenggelam, ataupun Zaidun tak tenggelam. Tengok test macam tadi jugalah kan. Dalam masa yang sama Zaid tu duk ada dekat ni, dekat laut. Kita boleh laut, susah nak sebut kan. Sesuatu yang boleh menenggelamkan jadi panjang lah pula. Bagi satu contoh, laut. Zaid duk kat laut, kat Kharij. Masa yang sama Zaid tu tak tenggelam. Boleh ke tak? Zaid duk kat laut dan Zaid tak tenggelam. Boleh ke tak? Boleh lah Zaid naik kapal. Hampa duk kat laut tak tenggelam pun. Ni duk hidup ke? Biasa bisa pilot kan. Tak tenggelam pun, tak mati. Tak matilah, tenggelam sat tu timbul balik. Tak apalah, tapi boleh lah kan naik kapal. Naik kapal. Duk kat laut tu bukan dengan maksud duk dalam laut. Berada di laut dengan maksud bolehlah atas permukaan pun boleh. Jadi bolehlah, boleh jamak. Ketika wujud tu boleh bersekali, maksudnya tak ada nisbah tanafi ketika wujud. Dia tak mani'atu al-jam'i. Jadi ketika wujud tu boleh wujud dua-dua, Zaid di laut dan Zaid tak tenggelam. Test pula dekat tak wujud, dekat khulu. Boleh ke tak dua-dua tu kita tiadakan, kita nafikan. Dengan maksud kita letakkan bukan, ataupun kita kata laisa. Zaid bukan duk dekat laut dan Zaid bukan tenggelam. Sebab la ni la yaghraku kan, laisa ataupun la yaghraku jadi sabitkan balik. Jadi apa tu? Dia la yaghraku jadi yaghraku lah. Sebab kita nak test dekat keadaan tiada ni. Jadi Zaid tidak, ataupun keadaan tidak, Zaid tidak berada di laut dan Zaid tidak tenggelam. Yang maksud Zaid tenggelam. Zaid tidak berada di laut dan Zaid tenggelam. Boleh? Tak boleh? Boleh ke tak? Tahu mana tak boleh? Zaid tak duduk kat laut dengan maksud Zaid tak duduk di sesuatu yang boleh bagi dia tenggelam, dan Zaid tenggelam. Tak boleh lah. Nak tenggelam macam mana? Dia duduk sesuatu yang tak tenggelam. Tenggelam macam mana? Zaid duduk kat darat lah. Duduk kat ni, duduk kat atas lantai ni. Contoh dekat Zaid bukan duduk dekat sesuatu yang boleh bagi dia tenggelam. Zaid duduk atas lantai, kemudian Zaid tenggelam. Boleh ke? Tak boleh. Tenggelam macam mana? Tengok kartun boleh kartun tenggelam masuk dalam. Jadi pada keadaan khulu ni kosong, maksudnya tak ada dua-dua. Tu kita kata khulu dengan maksud adam. Tak ada kedua. Tak ada dekat laut dan tak tenggelam dengan maksud tenggelam. Jadi fil bahri tu yang kena letak maksud ma yumkinu an yaghraqa fi. Kalau tidak sagi jadi dia tak duduk kat laut, lepas tu dia duduk dekat sungai. Dekat sungai boleh tenggelam lah. Jadi dah bukan maksud tu. Maksud dia setiap sesuatu yang boleh menenggelamkan.
Jadi yang dekat whiteboard tu tak payah hurai satu-satu lah, sebab tadi kita huraikan tu, ni nampak dah lah. Di mana yang al-haqiqiyatu tu, yang al-mani'atu mani'atu al-jam'i wal khuluwi ma'an. Jadi qadiyah munfasilah yang jenis pertama ni kita panggil al-haqiqiyah. Manatiqah bagi nama al-haqiqiyah. Apa sebab? Sebab dia yang paling li'anna at-tanafiya fiha asyaddu min lagi dua tu, min al-mani'ati al-khuluwi faqat wal mani'ati al-jam'i faqat. Bagi nama haqiqiyah tu sebab at-tanafi pada al-haqiqiyah tu asyaddu, lebih syadid, lebih teruk, lebih hebat, lebih tinggi daripada tanafi yang ada pada yang lagi dua, iaitu yang pada mani'atu al-jam'i faqat dan mani'atu al-khuluwi faqat. Sebab apa dia lebih? Sebab dia berlaku pada wujud dan adam, ataupun pada al-jam'i wal khuluwi, dia dua-dua sekali. Sebab tu dia lebih layak dengan nama al-haqiqiyah. Dia tanafi yang hakiki, sebab dia asyaddu. Di mana yang lagi dua tu tanafi hanya berlaku di satu keadaan, sama ada pada keadaan wujud sahaja ataupun keadaan tidak wujud sahaja. Jadi dia bukan asyad, dia aqal, dia kurang. Jadi yang tu sebab penamaan. Jadi kalau fil jam'i wal khuluwi ma'an tu bolehlah tukar fil wujudi wal adami ma'an. Jadi al-haqiqiyah tu beza dengan yang lagi dua adalah pada fil jam'i wal khuluwi ma'an. Kemudian yang kedua mani'atu al-jam'i faqat. Beza dia dengan yang lagi dua, dia tu fi al-jam'i faqat. Ai fil wujudi faqat. Fil wujudi faqat. Pada keadaan khulu ataupun pada keadaan adam, dia tak jadi tanafi, dia boleh bersekali. Dan yang lagi satu tu, dia tu fi al-khuluwi faqat, ai fi al-adami faqat. Tanafi berlaku hanya pada ketiadaan sahaja, dan pada keadaan ada maka boleh bersekali, tak berlaku tanafi. Jadi dia hanya pada satu keadaan. Habis. Salin sikit. Dekat. Wahia mani'atu al-jam'i wal khuluwi ma'an. Dekat situ, dekat kata musannif situ. Tambah sikit belakang selepas ma'an tu. Wahia tarakkabat min. Asy-syai'i wa naqidihi. Wahia tarakkabat min asy-syai'i wa naqidihi. Au al-musawi li naqidihi. Ulang lagi. Wahia tarakkabat min asy-syai'i wa naqidihi. Nun, qaf, ya, dad. Au al-musawi li naqidihi. Kemudian dekat yang selepas tu, wa imma mani'atu al-jam'i faqat. Tambah sikit. Wahia tarakkabat min asy-syai'i. Apa dia, Bali? Wal akhassi min naqidihi. Wahia tarakkabat min asy-syai'i wal akhassi min naqidihi. Ulang sekali lagi ke macam mana?
wa hiya tarakkabat min asyai'i wal akhassi bis-sadi min naqidihi. Kemudian yang satu lagi, wa imma mani'atu al-khuluwi faqat, tambah sikit, wa hiya tarakkabat min asyai'i wal a'ammi min naqidihi. Ni yang kata kena main nisab tadi ni. Kena main umum khusus mutlak kat sini. Siapa cakap nisab tu kat sini, dia cakap lah. Ni dobek ni, dobek macam dalam kitab-kitab mantik, antaranya dalam Aqar sebut wadhabituha. Dobek bagi setiap satu daripada 3 kisim ni ada dobek dia. Dobek dia yang pertama kita sebut tadi, yang hakikiyatun. Hakikiyatun ni tarakkabat, wahiyya tarakkabat, tersusun, terbentuk, min, daripada asyai'i, sesuatu, satu perkara, satu makna, dan naqidihi, lawan bagi dia. Nak faham naqid tu kena faham tajuk tanakut lah pula. Kena faham tajuk tanakut. Tapi yang kita terjemah dulu sekarang ni, lawan lah. Lawan sesuatu dan lawannya, ataupun sesuatu dengan musawin li naqidihi. Musawin li naqidihi, sesuatu makna lain yang sama afrad dengan naqidnya, lawannya. Contoh macam mana? Contoh macam asyai'u imma insanun wa imma la insan. La insan tu naqid bagi insan. La insan naqid bagi insan. Kalau adat tadi, al-adadu imma zaujun wa imma la zaujun. Naqid bagi zaujun, la zaujun. La zaujun bukan apa? Bukan fardun. Naqid bagi zaujun, la zaujun bukan fardun. Fardun tu musawin li naqid. Fardun tu kita kata al-musawi bagi la zaujun. Yang ni istilah ni tak boleh ubah, ni istilah mantik. Kalau kita ubah kita tak faham depa kata apa dalam kitab. Musawin tu nisbah tasawi ya. Tu sebab kena tahu nisab tadi ni. Tapi tak apalah, ni hanya sebagai bunga-bunga saja. Nanti dalam kitab yang lain kita detailkan. Bagi apa? Bagi permulaan, bagi biasa dengar. Bagi bunga-bunga kan. Tak bagi batang lagi, bagi bunga dulu. Bagi cium-cium dulu. Cium-cium baru rasa cinta kan. Bunga-bunga cinta. Kau macam mana? Apa Adib? Bagi bunga-bunga dulu. Nanti mudah nak dapat batang. Batang besar. Lepas tu yang kedua tadi. Yang kedua, mani'atu al-jam'i faqat. Dan ia tarakkabat, terbentuk daripada sesuatu maksud, satu makna, dan juga apa? Al-akhassi, makna lain yang lebih khusus. Makna lain yang lebih khusus min naqidihi, yang lebih khusus daripada naqid bagi makna yang awal tadi. Jadi sekarang ada makna, ada naqid bagi makna, dan satu lagi ada al-akhas min naqidihi. Jadi kena tahu makna dulu. Lepas tu cari dia punya naqid, iaitu la bagi dia, la bagi makna yang pertama. Kemudian cari makna yang lebih khusus daripada naqid tadi. Bila jumpa, maka buat qadiyah. Sebab yang mani'atu al-jam'i ni dia terbentuk daripada satu maksud, dan satu lagi tu al-akhas min naqid bagi maksud pertama. Contoh macam kat sini, tengok dekat contoh sini dalam kitab kan. Haza asyai'u imma syajarun wa imma hajarun. Syajar dengan hajar. Syajar satu maksud, satu makna kulli. Dia punya naqid apa? La syajar. Naqid senangnya letak la. Jadi naqid syajar pokok, naqid dia bukan pokok.
Kemudian cari satu makna yang lebih khusus daripada bukan pokok. Sebab akhas min naqidihi. Sini dia bagi apa? Hajar. Bukan pokok tu umum lah. Bukan pokok selain pokok lah. Dinosaur. Apa ni? Lantai ni, rumah, semua. Dia umum. Jadi pilih satu yang khusus. Iaitu sini apa? Hajar. Hajar tu salah satu daripada yang lebih umum, iaitu bukan pokok. Bukan pokok tu dalam tu ada hajar. Hajar tu lebih khusus. Dia bulatan yang ni, yang dalam, kecil. Bulatan besar tu bukan pokok. A'am mutlaqan. Bukan pokok, a'am mutlaqan. Dalam dia tu ada hajar. Akhas. Jadi hajar tu al-akhasu min naqidihi. Naqidihi tu bukan pokok. Jadi ambil hajar tu, pasangkan dengan syajar, maka akan jadi mani'atu al-jam'i faqat. Ni dobek. Dia takkan lari. Maksudnya kalau nak buat yang haqiqiyatun, mesti sesuatu dengan dia punya naqid ataupun musawin li naqidihi, macam yang dekat dalam contoh. Dalam contoh ni al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Fardun tu al-musawi li naqidi az-zauji. Sebab al-adadu tu adalah musawin bagi la zaujun. Bertepatanlah dengan tobik kita tadi. Lepas tu mani'atu al-jam'i faqat. Syajarun satu maksud. Hajarun tu al-akhassu min. Naqid bagi syajarun, iaitu la syajarun. Hajar tu al-akhas daripada la syajar. Satu lagi mani'atu al-khuluwi faqat. Tarakkabat min, terbentuk daripada. Sesuatu makna, dan juga al-a'ammi, satu makna lain yang lebih umum, min naqidihi, daripada naqid bagi maksud makna yang pertama tadi. Jadi kalau macam tu, maka kat sini ayyakuna fil bahri, yang tu satu makna. Lepas tu la yaghraqu tu jadi al-a'ammu, lebih umum daripada naqid bagi ayyakuna fil bahri. Naqid bagi ayyakuna fil bahri apa? Alla yakuna fil bahri, ya. An yakuna fil bahri satu makna, dia punya naqid tambah la. Jadi alla yakuna fil bahri tu naqid bagi an yakuna fil bahri, tidak berada di laut tu naqid bagi berada di laut. Kemudian cari makna yang lebih umum, bulat besar. Bulat besar bagi bulat kecil, iaitu alla yakuna fil bahri. Bulat besar dia adalah ni kat sini, tidak tenggelam. Sebab tidak tenggelam tu sama ada ni, sama ada apa? Sama ada tidak berada di laut ataupun berada di laut. Jadi dia lebih khusus lah daripada naqid tadi kan. Fikirkan. Nanti yang berfikir sendiri. Ada setengah yang tak nampak, nak kena tulis. Tu anak habaq tadi, anak bagi bunga-bunga, tak cadang nak hurai bagi faham betul-betul. Bagi bunga-bunga supaya ada tasawur, pernah dengar dan pernah masuk dalam zihin. Selepas ni kalau habaq lagi, insya-Allah dia akan recall balik. Tu fungsi bunga-bunga cinta kan. Tu fungsi dia. Berbanding kalau tak bagi bunga-bunga, lepas ni nak huraikan dengan nak bagi faham, bagi tepat. Kalau tak ada bunga tu lambatlah sikit. Tak ada bunga-bunga cinta, lambatlah nak kahwin. Betul tak Kemal? Ngaji lu. Makan lurah lagi ni. Ni makan lain dah. Makan lain dah, makan kuliah. Dekat dah tu boleh. Ada soalan? Mursyid. Letak apa? Did. Tak boleh. Yang mana satu? Hakiki. Mana ada dalam tu Nombor 2. mana ada mak. Kalau di besar tak? Dia boleh nak. Dia dik dah lah tu. Dia bukan tanakut kat situ, dia dik.
Sebab tu yang boleh lah. Yang mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an tu, yang tu memang tanakut. Maksudnya memang hubungan dia antara ijab dan salab, ada dan tidak. Sebab tu yang tak boleh berhimpun pada ada dan juga pada tidak. Dik tu dia punya sifat, dia punya sifat dia tak boleh berhimpun saja. Boleh apa? Boleh buang dua-dua, ambil yang lain. Kan antara hitam dan putih kan. Berhimpun dua-dua tak boleh. Tapi buang dua-dua boleh. Ambil hijau. Kan kalau nak ni, kalau nak pan ambil apa? Oren. Kan kalau nak pan ambil oren. Balik nak mana? Kalau nak biru jenis biru tua sikit ambil BN. Kalau nak baru sikit bersatu ambil merah, itu baru sikit. Lagi ada soalan? Tajuk hadid tu dalam tajuk tanakut sebenarnya. Tanakut kalau ada cabang lagi nanti bincang tudad, batu tahta tudad. Yang tu dia furuk daripada tajuk tanakut. Tajuk did tu kan dia furuk daripada tajuk tanakut. Ikhtilaf hakiki tanakut. Maksudnya tak boleh berkumpul hakiki tanakut. Sama ada pada wujud ataupun tak wujud itu tanakut. Kalau did tu pada tak wujud boleh. Habis aku ada soalan lagi. Untuk mani akhulul faqat, tak faham bagian dizi yang lil adam. Mani'atu al-khuluwi faqat. Maksudnya Kalau dia wakil yang tempat yang boleh tenggelam dan tidak tenggelam. Laut saya tak tenggelam. contoh ni lah tak faham. Contoh tak faham. Tu lah yang di wakil faham. Yang dizi ni. Yang kalau tak tenggelam macam mana? Di zihin tak samalah kat wakil dengan kat zihin. Itulah. Maksudnya Akhulul faqat. khuli faqat. Zaid kita kata tak boleh duduk di laut dan tenggelam. Boleh dua-dua ni berlaku. Zaid dia tak duduk di sesuatu yang boleh menenggelamkan dia. Tengok dia tenggelam. Boleh? Tak boleh lah. Sama ada di wakil ataupun di ni, di fikiran. Tak boleh. Jadi tanafi berlaku pada Adam, berlaku pada khulu. Tapi pada satu lagi, pada apa tadi, pada wujud ataupun pada jamak, tak ada tanafi. Dengan maksud dua-dua tu boleh berlaku. Zaid duduk dekat laut dan Zaid tak tenggelam. Dia naik kapal. Dia naik kapal, jadi tak tenggelam lah. Zaid naik kapal, tak tenggelam. Tenggelam pun boleh lah kan. Tenggelam pun boleh. Kalau dia tak erti berenang apa semua. Kalau tak naik kapal pun boleh. Dia tak tenggelam. Kalau dia erti berenang, dia timbul. Zaid berenang. Zaid bukan jenis tak erti berenang. Jadi Zaid timbul, tak tenggelam. Faham lagi? Syekh, apa nama Syekh ni lupa lah pula. Faham ke tak? Lagi ada soalan lain? Ustaz Ihsan ada soalan? Siapa lagi duduk rumah ni Ni, betul tak? Ni ada buat barisan ni, dia ada hal ni. Lagi? Tak duduk ni. Barisan belakang pula. Belakang musim. Apa nama dia? Ihsan ni. Oh, Ihsan kecil. Mana Ihsan kecil? Faham tak Ihsan kecil? 1.50 sejam 50 minit. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. أمة عظيمة